Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Alright, hari ini kita sambung bab seterusnya iaitu bab sebatian karbon. Ada formula-formula yang saya kena tulis. Bukan formula, dia punya gambar rajah sebatian tu lah. Okey, yang penting kita cuba buat sebanyak yang boleh lah. Okey, so kita baca dulu apa yang ada kat sini. Okey, apa itu sebatian karbon? Okey. Sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai salah satu komponennya. Okey. So kat sini kita ada kitar karbon. Kitar karbon memindahkan karbon dari atmosfera ke organisma dan kembali ke atmosfera. So ada 4 proses iaitu respirasi, fotosintesis, pembakaran dan penguraian. Okey. Sebatian karbon juga adalah sebatian organik terdiri daripada benda hidup dan juga dibahagi kepada sebatian organik dengan sebatian tak organik iaitu daripada benda bukan hidup. Kalau organik tu daripada benda hidup. Okey. Lepas tu dalam bab ni juga kita akan belajar hidrokarbon. Tu. Okey. Dalam hidrokarbon kita ada dua jenis iaitu tepu dan tak tepu. Nanti kita akan tengok alkana tu. Tak tepu adalah alkina. Nanti kita akan tengok, kita akan sampai bahagian tu. Lepas tu kita ada alkohol yang terdiri daripada dia ada beberapa ada cara penyediaan dia. Lepas tu dia terdiri daripada beberapa sifat kimia dan fizikal. Lepas tu dia digunakan dalam bahan api, dalam perubatan, dalam industri dan dalam bahan kosmetik. Okay, dalam peratus yang tertentulah. Okey, lepas tu kita ada lemak. Lemak dibahagikan kepada lemak tepu, lemak tak tepu. Okey. Kita akan tengok juga kesan daripada pengambilan lemak yang berlebihan. Okey, lepas tu dalam bahagian terakhir kita ada belajar pasal minyak sawit. Struktur minyak sawit, kuantiti minyak dalam kelapa sawit tu, proses pengekstrakan, komponen yang ada dalam kelapa sawit tu, sifat kimia dia dari segi pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Lepas tu kita tengok penggunaannya dalam ubatan, kosmetik dan prostetik. Kita ada proses saponifikasi untuk membuat sabun dan cara untuk tindakan pembersihan sabun. Okey, itu sebagai refresh untuk permulaan bab ini. Okey, jom kita tengok bahagian seterusnya. Alright. So, pengenalan sebatian karbon. Okey. Okey. Antara bahan-bahan yang ada di atas, Faris, bagi satu yang duduk dalam sebatian karbon organik. Faris. Sebatian karbon organik. Bisa dengar? Antara 6 bahan di atas ni, yang mana yang ada dalam sebatian karbon organik? Ingat, organik adalah bahan apa? Kita tengok balik. Tengok balik. Sebatian organik, kita tengok balik. Apa dia sebatian organik? Daripada benda hidup. Sebatian tak organik, benda bukan hidup. So, sebatian karbon organik. Yang mana satu sebatian karbon organik? Bagi satu. Cuba. Lemak, Sir. Lemak, alright. Okey, lemak. Okey, lagi Doni, bagi satu lagi. Doni?
Apa lagi? Sekejap. Ha. Okey, kita ada lagi 2. Okey, apa dia Doni? Nak rujuk buku pun boleh. Lemak lagi. Ada 2. Kalsium karbonat betul. Oh, tak. Kalsium karbonat dalam sebatian sebatian bukan organik. Kalsium karbonat. Alkohol. Yes, alkohol. Kalsium karbonat dalam sebatian tak organik. Apa pasal ni? Karbonat. Okey, alkohol. Okey. Nurin, satu lagi Nurin. Ada satu lagi dalam sebatian karbon. Apa dia? Cyanida. Cyanida. Cyanida dalam ni sebatian karbon bukan organik. Apa satu lagi? Apa lagi? Apa? Nurin, cuba satu. Bagi satu cepat. Go. Sekarang ada lagi 2 je tinggal. Sama ada karbon monoksida dengan hidrokarbon. Yang mana sebatian karbon organik? Okay. So, hidrokarbon dalam sebatian karbon organik. Manakala karbon monoksida dalam sebatian bukan organik. Okey. Tolong ya. Ingat ya. Tolong ingat. Alright. Okey, kita tengok soalan seterusnya. So, nyatakan proses 1, 2, 3 dan 4 dalam kita karbon di bawah. Okey. So, ni pun saya tahu ni, ramai yang tak ingat ni. Ada siapa-siapa tahu proses 1 tu proses apa? Ada siapa-siapa nak cuba? Proses 1 proses apa? Respirasi, sir. Yes, respirasi. Okay, good. Proses yang kedua? Proses apa proses kedua? Oh, dia jadi bahan api. Bahan api tu. Bahan api berkaitan dengan apa? Pembakaran. Pembakaran. Alright, good. Pembakaran. Alright. Okay, yang ketiga. Daripada karbon dioksida dia jadi tumbuhan. Proses apa tu? Fotosintesis. Yes, good. Fotosintesis. Baik, mana dia? Fotosintesis. Okay, next. Yang terakhir, proses yang keempat. Proses apa tu proses keempat? Haiwan mati. Apa dia, Sasha? Perebutan. Perebutan. Perebutan pun boleh. Ada nama lain ada tak? Membentuk. Tak. Penguraian. Perebutan pun boleh pakai. Okay. Perebutan pun boleh pakai. Okay. So, cuba ingat proses-proses yang ada kat situ. Tolong ingat apa dia. Maksudnya, kalau haiwan tu dia nak membebaskan karbon dioksida adalah proses respirasi ataupun tumbuhan melepaskan membebaskan kepada haiwan, so respirasi. Kalau kita tengok dalam bahan api menjadi karbon dioksida ialah melalui proses pembakaran. Yang ketiga tu karbon dioksida tu diserap oleh tumbuh-tumbuhan, proses fotosintesis. Manakala haiwan mati ataupun tumbuhan mati, dia akan mengurai dan akan membebaskan karbon dioksida. Okey. Ingat, tolong ingat je. Terus ingat, tak payah dah nak ulang-ulang.
nanti dalam periksa kan. Okey. So, takrifkan hidrokarbon. Okey. Sebatian hidrokarbon tu terdiri daripada atom apa? Ada atom apa dalam hidrokarbon? Hidrokarbon. Hidrokarbon. Ada apa tu? Hidrogen. Yes, hidrogen dan Karbon. yes, hidrogen dan karbon. Nama pun hidrokarbon. So, hidrogen dan karbon sahaja. Okey. Tadi saya dah tunjukkan kat korang kat nota tadi, awal-awal tadi. Seulang kaji kakak. Ada dua jenis hidrokarbon. Satu adalah hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey. Ada dua jenis hidrokarbon, iaitu hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okey. Yang ni, yang bawah ni teacher Tera lah. Okey. So tengok betul-betul. Nyatakan 3 ahli alkana dan alkena. Kalau satu C, N dia satu, C dia maksud dia satu. Okey, ingat di sekeliling C akan dikelilingi oleh hidrogen, atom hidrogen. Ingat, kalau ada atom karbon, ada keliling dia mesti ada 4 atom hidrogen. So nama dia ialah metana. Metana. Tolong ingat bentuk ini. Tolong ingat bentuk ini. Ingat, korang punya misi dalam periksa SPM nanti, sains mesti kena dapat A. Wajib. Okay. So, etana. N dia 2. Maksudnya, C dia ada 2. Alright. So, ada satu bahagian, ada 3 bahagian yang belum disambung. Yang lain tu adalah tempat H. Satu bahagian dah tambung dengan C. So, yang ni jadi H, hidrogen, hidrogen, hidrogen. So, ini adalah etana. Etana. Okay. Stands for untuk 2 karbon. Okay. Seterusnya, yang ketiga, kalau kita tengok ada 3 C. 1, 2, 3. So, yang lain-lain tu korang akan letak H. 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 Okay. Yang lain-lain tu letak H. Ingat dia bercabang 4. Kena kalau tak, yang dah tak ada sambungan tu korang kena sambungkan dengan H lah. Cabang dia ada 4. So ini adalah propana. Propana. Alright. Okay. Alkina. Kalau alkana, dia sambungan dia ada satu sahaja macam tu. Kalau alkena dia ada double bond. Ikatan ganda 2. Okay. So bila dia ada ikatan dan ganda 2, dia ada 2 je bahagian lagi yang akan disambung. Okay, kalau 2, C, tengah dia ada double bond. Bermaksud kat sini dah 2 sambungan. Bermaksud tinggal lagi 2 lagi sambungan untuk hidrogen. Ingat sekata tadi, ikatan dia mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dah 2, tinggal lagi 2 lah. Okey. So, ni H. Ni pun H. Okey, ini nama dia etana. Tadi etana. Ni etana. Kalau korang bandingkan, H tu kurang sebab yang ni dia ada ikatan double bond. Okey. Seterusnya, ada 3 C. Okey, kat sini double bond dia. Bermakna kat sini tinggal 2 H. Sini pun ada 2 H. Okey. Sini ada 3 H.
Sebab kat situ bukan double bond So macam mana nak sebut dia? Propena. Propena. Okey. Kalau 4. 4. Okey. Macam ni sambungan dia. Double bond dia di tengah-tengah. Okey, sini ada 3 hidrogen. Sini ada 2. Ni pun ada 2. Sini ada 3. Okey, kita panggil dia butena. Kalau tidak, kalau dalam alkana kita panggil dia butana lah. Okey. So sebagi masa korang 2 hingga 3 minit untuk korang baca dan hafalkan bentuk yang ada ni sekarang. Nanti lupa pula. Terus baca sekarang. Okey, sebagi baca masa 2-3 minit untuk korang tengok dulu. Okey, silakan.
Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Okey. Kalau tak ada kita teruskan ya. Okey, lengkapkan gambar rajah di bawah. Okey. Siapa nak cuba? Yang A tu merujuk kepada apa? Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? A tu merujuk kepada apa? Ada? Semua tak nak cuba? Saya saya. Cuba apa dia? Gas. Okey. Ataupun lebih tepat lagi, petroleum gas. Betul lah tu, gas lah, betul lah. Petroleum gas ataupun gas saja pun boleh. Okey. B. B apa? Siapa nak cuba B? Kalau di atas gas, bawah tu agak-agaknya apalah? Ada siapa nak cuba? Okey. Alah yang diesel. Diesel belum lagi Syarul. Yang isi minyak kereta dulu. Isi minyak kereta apa? Isi minyak kereta, minyak motor. Petrol. Petrol sir. Petrol. Okey, Syarul sebab dia ada lori kat rumah, dia terus ingat diesel. Okey. So, kalau untuk petrol ni, dia bahan api untuk membakar, bahan api untuk kenderaan, bukan untuk membakar. Tak baik. Okey. Okey, C apa C? Yang mahal tu. C. C. Apa C? Kerosin. Okey, seterusnya. Ni Syarul, sebutkan mic tadi Syarul. Diesel. Diesel. Yang ni yang ditunggu-tunggu oleh Syarul. Okey. So apa kegunaan diesel Syarul? Bahan bakar untuk kenderaan. Kenderaan. Mana boleh semua kenderaan Syarul? Bahan api. Abang api untuk apa? Kat rumah kau kan ada? Yang bawa barang tu? Lori. Untuk kenderaan berat. Lori. Lagi siapa coba? Lori lagi. Dia kenderaan yang besar-besar. Kereta api. Okey. Kau orang tak naik kereta api kan? Okey, nanti dah habis COVID. Cuti-cuti naiklah kereta api. Bukan komuter bukan tak sama komuter bukan ni yang kereta api kalau ke Kelantan tu, utara selatan tu, itulah kereta api yang semasukan. Okey. Lepas tu bitumen. Bitumen ni kalau korang perasan masa orang buat jalan raya tu. Yang dia bubur minyak tu. Penurap dia untuk digunakan untuk turap jalan raya. Okey. Kita pakai penyembur macam sembur racun tu. Kalau dekat negara luar, lagi canggih. Dia pakai lori, smart dia taburkan. Macam kita macam tak apa nak smart lah kan. Okey. Okey, saya bagi masa 2 hingga 3 minit untuk korang baca dan hafalkan terus. Okey.
Okey, saya harap korang dah hafal. So kita terus ke bahagian seterusnya. Gambar aja lagi. Okey, proses penyulingan. Okey. P itu apa ya? Siapa nak cuba? P itu benda apa? P itu benda apa? Termometer. Yes, termometer. Alright, okay, good. Okay, Q. Q tu benda apa Q? Oh, susah sikit ni. Okay, nama dia turus pemeringkatan. Oh. Okay, R. Siapa tahu R? Kelalangkon. Kelalang kon. Kelalang tu betul tak? Kelalang Kelalang. dasar Ah, rata. tak, bukan rata. Kelalang dasar bulat. R tu dia punya bawah dia bulat. Okey. S. Apa benda S tu? Tungku 3 kaki. Dia tunjuk kat tunggu 3 kaki Tungku kaki 3 Tapi dia bagi jawapan kat sepenuh Bunsen pula. Tungku kaki 3. Alright. R tu apa R? R. Condenser. Yes, condenser. Alright. Okey, ni pun korang kena ingat dalam penyulingan, proses penyulingan. Okey, sebagi masa seminit untuk korang ingat dulu. Tengok dulu. Okey, jom kita ke bahagian seterusnya iaitu alkohol. Okey, satu eksperimen dijalankan untuk penyediaan etanol menggunakan sumber karbohidrat yang berbeza. So, tambahkan yeast ke dalam larutan glukosa di dalam kelalangkon. Sambungkan tiub penghantar ke tabung uji yang mengandungi air kapur. So, biarkan selama 3 jam. So, kita ada tiub penghantar dengan penyumbat, kita ada kaki retort, kelalangkon, kita ada larutan glukosa dan yeast, kita ada air kapur. So, campuran dituras dan disuling pada 78 darjah Celsius. Ulang eksperimen dengan karbohidrat yang berbeza. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, kalau yang nasi tu, apa pemerhatian yang kita boleh nampak dekat sini ialah pemerhatian jika kita gunakan nasi, larutan tu akan menjadi jernih. Okey. Dan bau yang tajam. Okey. So, apa jadi pada air kapur? Air kapur tu akan menjadi keruh. Okey. So, macam mana pula dengan ubi kayu? Kalau ubi kayu pula, larutan dia jernih juga. Okey. Bau dia pun tajam juga. Bau yang tajam. Sama ya.
Okay, dia nak tunjuk kehadiran karbohidrat. Okay. Apa jadi pada air kapur? Keruh juga. Okay, keruh. Okay, ini eksperimen tadi. Okay, so jawapan dia macam tu. So berdasarkan pemerhatian, nyatakan dua hasil tindak balas bagi penapaian karbohidrat. So apa yang korang akan dapat hasil dia ialah korang akan dapat etanol dan karbon dioksida. Etanol dan karbon dioksida. Okay. Seterusnya dalam eksperimen ini juga apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, so pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah jenis karbohidrat. Lah jenis makanan tadi. Karbohidrat. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun tidak berubah dalam eksperimen ini adalah kehadiran yeast. Okay. So, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, hipotesis tu biasanya pakai semakin-semakin lah. Tapi kalau ni dia tak ada semakin-semakin. So, kita tahu penapaian karbohidrat menghasilkan etanol. Okay, itu dia punya hipotesis. Okey, seterusnya. Kenapakah suhu penyulingan pada 78 darjah Celsius? Kenapa kita buat pada 78 darjah Celsius? Sebab takat didih etanol adalah 78 darjah Celsius. Okey. Okey. So kalau kita nak suling etanol, kita kena buat pada suhu 78 darjah Celsius. Okey. So seterusnya kita tengok nombor 6. Jika tempat kosong tunjukkan sifat fizikal dan sifat kimia untuk etanol. Sifat fizikal dan sifat kimia untuk etanol. Okey. Warna jernih. Okey. Bau dia tajam. Kalau tajam tu macam menusuk lah. Korang tak boleh bau macam tu saja. Korang kena lalukan pakai tangan. Lalu bukan macam udara tu korang kena tolak-tolak ke arah ni. Kalau korang terus bau terus boleh menyebabkan korang lemas macam sakit kepala So keadaan dia adalah cecair. Takat didih dia adalah 78 darjah Celsius. Okey, keterlarutan dia adalah larut. Kemeruapan dia adalah tinggi. Senang meruap Kalau korang letakkan pada suhu bilik, nanti tiba-tiba korang tengok hilang. Kalau tak selasa etanol tu yang disapu pada kulit yang sebelum cucuk tu. Okey. So, etanol terbakar dengan mudah untuk menghasilkan. Apa dia hasilkan apa etanol ni? Etanol dia menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida warna nyalaan adalah biru. Okey, dan nama tindak balas dia adalah pembakaran sebab dia membebaskan karbon dioksida. Etanol dia bertindak balas dengan asid etanoik. Okey.
untuk menghasilkan ester etil ethanoate dan proses ini dinamakan pengesteran. Pengesteran. So, namakan 4 kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey. Yang pertama dalam industri. Okey. Yang kedua dalam perubatan. Yang ketiga dalam kosmetik. Okey. Dan yang keempat ialah dalam bahan api. Ada negara yang telah menggunakan etanol sebagai bahan api. Okey, sebagi masa korang seminit untuk baca dan terus hafal untuk ingat terus. Okey. Jom tengok bahagian lemak pula. Okey. So, lemak adalah ester. Okey, lemak adalah ester semula jadi. Okey, lemak adalah hasil dari tindak balas antara gliserol, okey, dan asid lemak. Okey. Adakah pengambilan lemak berlebihan baik untuk kesihatan? Okey, pengambilan lemak berlebihan boleh menyebabkan aterosklerosis. Batu karang hempedu atau obesiti. Maknanya tak baiklah. Okey. Penyakit-penyakit dia boleh menyebabkan penyakit. So, lemak yang berkeadaan pepejal lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Ya, biasalah kelapa sawit lah. Kalau macam kita kat Malaysia ni, kita banyak pakai lemak daripada kelapa sawit. Okey, kita kat Malaysia lah. Okey. Ini nanti korang kena hafal lah.
Apakah persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu? Okey, persamaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu ialah kita ada ia merupakan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, tidak larut di dalam air. Okey, kalau kita tengok perbezaan dia, yang pertama perbezaan yang pertama dari segi sumber. Sumber adalah kalau lemak tepu adalah daripada haiwan. Kalau lemak tak tepu adalah daripada tumbuhan. Macam mana pula lemak tepu ni pada suhu bilik? Pada suhu bilik dia berada dalam keadaan tepu. Manakala lemak tak tepu ni dia berada dalam keadaan tak tepu. Okey. Seterusnya, apakah ikatan yang ada dalam dia punya atom? Dia adalah terdiri daripada ikatan tunggal. Untuk lemak tepu. Untuk lemak tak tepu, dia terdiri pada ikatan ganda 2. Okey. Macam mana pula dengan kolesterol? Kolesterol tinggi dalam lemak haiwan. Kan? Macam kalau korban tu, kan tengok banyak kolesterol kita makan masa korban. Tu banyak orang pening kepala kan. Okey. Lepas tu rendah dalam tumbuhan. Mana-mana pula dengan takat lebur? Takat lebur dia adalah tinggi dalam lemak tumbuhan. Manakala takat lebur yang rendah dalam tadi haiwan takat lebur yang rendah dalam lemak tumbuhan. Alright. Okey, sebagi masa dulu untuk korang hafal seminit 2. Tengok dulu sebelum kita pergi ke bahagian terakhir iaitu minyak sawit. Okey, bahagian yang terakhir untuk hari ini adalah minyak sawit. Okey. Atau palm oil Okey. Bahagian A itu apa ya? Cuba bahagian A itu kita panggil apa? Isi rong. Isi rong. Okey, B Tempurung. tempurung. Alright. Okey, C Sabun. sabut. Alright, yang ni kena tahulah ya. Rugilah kalau tak tahu. Okey, bahagian yang mengandungi paling banyak minyak ialah bahagian apa? Sabut. Sabut. Okey.
Bagai yang mempunyai minyak yang berkualiti. Kat mana yang ada minyak berkualiti? Mana? Isi rom. Isi rom. Okey, isi rom tu paling susah lah kan, nak dapat kat dalam sekali. Okey, tapi tak banyak. Alright. Okey, nampaknya korang banyak yang ingat bahagian ni. Okey, peringkat yang terlibat dalam proses pengekstrakan minyak kelapa sawit ditunjukkan seperti di bawah. Lengkapkan carta di bawah dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruang yang kosong. Okey. So, kita panggil proses apa? So, proses dia adalah proses pensterilan. Okey, pensterilan. Buah kelapa sawit tandanya disterilkan dengan steam. Okey, apakah tujuan proses pensterilan ini? Yang pertama adalah untuk membunuh mikroorganisma. Yang kedua adalah untuk melembutkan sabut buah. Okey. So, peringkat seterusnya adalah peringkat penanggalan. Penanggalan. Okey. Buah sawit dipisahkan daripada tandanya. Seterusnya kita tengok proses pencernaan. Okey, dalam proses pencernaan ini, okey, buah kelapa sawit dipanaskan. Dipanaskan untuk menanggalkan sabut daripada tempurungnya. Sabut dan tempurung yang mengandungi isi rom diproses secara berasingan. Okey. Okey, baca dulu. Baca dulu, nanti kita sambung. Okey, jom ke bahagian yang seterusnya, iaitu proses di mana dia dah mengasingkan sabut dan isi rom. Okey, dalam proses sabut, peringkat tu kita panggil pengekstrakan. Pengekstrakan. Okey, dalam proses pengekstrakan, sabut ditekan untuk menghasilkan minyak. Okey. Dan seterusnya proses penurasan. Okey. Seterusnya dia akan melalui proses penulingan. Okey. Di mana karbon digunakan untuk menyingkirkan bahan berwarna dalam minyak. Dan kita dapat menghasilkan minyak sawit yang tulen. Okey, dalam isi rom pula, tempurung yang mengandungi isi rom dididihkan pada tekanan yang tinggi dan kemudian disejukkan untuk menanggalkan isi rom daripada tempurung. Isi rom dikeringkan dan minyak dalam isi rom diekstrakkan. So kita dapat hasil minyak isi rom yang tulen. Okey. So saya harap korang dah baca dan terus ingat. Okey, kita ke bahagian yang seterusnya. Okey, apakah komponen minyak sawit? Okey,
Minyak sawit mengandungi vitamin. Vitamin apa? Vitamin apa? Vitamin E. Okey, vitamin E, vitamin A dan vitamin dan beta karotina. Sorry, tadi patut vitamin kat sana. Beta karotina. Sepatutnya vitamin yang ni beta karotina depan tadi saya terbalik. So minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, ini jadi nota korang lah. Okey, so nyatakan 3 kegunaan minyak sawit. Okey, 3 kegunaan minyak sawit dalam barang makanan. Yang pertama untuk menghasilkan margarin. Yang kedua untuk minyak masak. Okey, dalam barang bukan makanan, kita hasilkan sabun. Okey, bahan pencuci. Okey, dan minyak pelincir. Okey. Ada minyak pelincir lah untuk kegunaan tertentu, bukan semestinya untuk kenderaan Okey. Itu 3 kegunaan minyak sawit. Okey. Jom tengok bahagian seterusnya yang ada gambar rajah tu. Okey. Label 2 bahagian struktur molekul sabun. Okey, bahagian A apa benda namanya? Apa bahagian A tu? Siapa nak cuba? Bermula dengan huruf H. Hydrophilic. Yes, hydrophilic. Okey, yang B tu? Hydrophobic. Hydrophobic. Okay, good. Hydrophobic. Okay. Apa bezanya hydrophilic dengan hydrophobic ni? Okay. Okay, hydrophilic fungsi dia ialah hydrophilic fungsi dia ialah larut dalam air. Kalau hydrophobic pula, dia larut dalam Geris atau minyak. yes, gerik atau kotoran atau minyak lah. Tak kisahlah Okey, itu beza hydrophilic dengan hydrophobic. Okey. So, apabila sabun dilarutkan dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Maka permukaan kain membasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Bahagian ekor sabun akan melekat pada grease. Manakala bahagian kepala molekul sabun akan melarut di dalam air. Okey. So, hari ni saya stop sampai sini dulu. So, nanti korang boleh tengok video untuk baca balik. Okay, nanti next kelas akan sambung daripada paper 1 lah sampai habis lah. Kalau kita sempat, kita habiskan je lah semua. Sebelum kita ke bab yang seterusnya. Okay, cukup dulu untuk hari ni. Nanti saya send link video tu. Nanti korang boleh baca balik. Ingat, baca balik sebagai ulang kaji untuk SPM. Target kita nak dapatkan Sains A. Okay. Okay, cukup dulu untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada, sir.
Tak ada Okey, itu saja. Bye. Terima kasih. Terima kasih.